محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام. الله 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 ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى
wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Waqila, tuh waqila ni atah pada kata qila itu. Ni masih duk bicara tentang bicara tentang ahkamu usuli. Segala hukum tu ada dua bahagi. Summa innal ahkama qismani. Segala hukum tu ada dua bahagi. Satunya ialah ahkamu furu'in. Ni sepakat semua mazhab tidak jadilah hukum tu melainkan pada hak mereka yang sampailah akan dia mereka tu oleh dakwah seruan rasul-rasul yang diutuskan dia rasul tu kepada mereka. Itu. Kemudiannya ahkamu usul ini berlaku orang panggil khilaf. Khilaf apa? Fil ittifai, pada memadai, pada memadakan, fi thubutiha, dalam mensabitkan, menyungguhkan akan hukum-hukum itu dengan mana-mana rasul, bi ayyi rasulih. Maka setengah ulama yang kata memada. Jadi seorang rasul pun wala tu Nabi Adam sekalipun, takdir tu hanya tak ada dah nabi lain. Maka sekalian manusia semua diwajibkan ma'rifatullah. Itu dah. Hari ininya waqila ay waqala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebahagian ulama yang lain pula. La yuktafa fihi, tidak dimemadakan padanya. Tidak dimemadaikan padanya. Pada apa? Fihi ay fi subutil ahkam. Fihi ay fi subutil ahkam, tidak memadalah padanya pada menyabitkan, mensabitkan akan segala hukum tu. Hukum mana? Bukan segala hukum dah, hukum usul tu lah. La yuktafa fihi, tidak dimemadakan padanya ay fi subutil ahkami usulin. Itu. Tidak dimemadakan padanya pada mensabitkan segala hukum-hukum yang bahasa teras agama. Bidzalika, dengan demikian itu, ai bi ayyi rasulin. Tak memada gitu. Tuh. Tak dimemadakan pada menyabitkan segala hukum-hukum teras agama usuluddin ni. Humbi agama ni dengan mana-mana rasul tidak memada lagi tu. Bal bahkan yu'tabaru, diiktibarkan. Diiktibarkan kullu rasulin, oleh tiap-tiap seorang rasul tu, ma'a ummatihi, serta umatnya, umat tiap-tiap rasul. Itu maknanya. Yang ni kena nabi-nabi umat tu sendiri. Ia kena mari seru. Itu makna. Tak memada dengan seorang rasul tu terus sabit hukum usuluddin. Tak sabit itu. Tak memada gitu. Kena tiap-tiap seorang rasul daripada umat tu sendiri hak mari seru. Barulah orang panggil sabit hukum usul. Tu. Jadi ni khilaf hak dululah. Hak dulu, pendapat dulunya memada dengan seorang rasul pun jadi. Tu sekalian umat tu kiranya wajib ma'rifatullah laku. Hatanya kalau seorang itu orang panggil apa? Rasul tu orang panggil tak diutuh pun untuk dia duduk di negeri lain. Tu tapi sampai cerita kata rasul tu telah dibangkitkan di negeri si anu, maka dia pun wajib juga kullifa bil imani, diberati dengan iman. Cuma tak wajibnya apabila dia duduk di atrafil bilad, syadza fi atrafil bilad, terasing, tersendiri dia, terpinggir dia pada hujung-hujung negeri. Maka ketika tu baru ma'zur. Itu pendapat hak dulu. Kalau tidak dimakzurkan. Asal kata siapa aja seruan, tahu kata ada rasul dibangkit, maka ditaklihkan dengan iman. Itu ma'rifatullah. Adapun pendapat yang kedua ni, la yuktafa fihi bidzalika, tidak dimemadakan padanya pada subutil ahkamil usuli, fi ahkamil usuliddin bidzalika bi ayyi rasulin, tak ada. Bal yu'tabaru kullu rasulin ma'a ummatihi,
bahkan diiktibarkan oleh tiap-tiap seorang rasul serta umatnya. Apa makna? Yang ni kena tiap-tiap umat tu nabi dia sendiri kena mari seru. Tu barulah orang panggil sabit hukum usuluddin. Wa hadza, dan ini mana? Ini qil ni. Wa hadza, dan ini hadzal qaul ni. Ini pendapat ni. Huwas sahihu, iyalah pendapat yang sahih. Ada tu ni. Ini pendapat yang sahih. Kalau gitunya fa ahlul. Fa orang panggil fa taprek lah tu. Tu. Iza alimta zalika. Mana gitulah. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan demikian itu kata tidak dimemadakan orang panggil hukum usuluddin itu dengan seorang rasul saja, tidak memada, bahkan kena tiap-tiap nabi umat tu sendiri kena seru, barulah sabit hukum usuluddin. Bila mu tahu lagu tu, fa ahlul fatrati, maka bermula ahlul fatrah. Baca ahlul fatrah dah, bukan fitrah dah. Kadang-kadang kita tu itu kagak ada alul fitrah, alul fatrah. Fatrah ni makna tempuh. Tu di lurahnya panggil fatrah. Fatrah makna tempuh. Fa ahlul fatrati, maka bermula ahlul fatrah. Mana khabar tu belakang khabar. Najuna tu khabar. Tu. Yang mari dulu orang panggil jumlah mu'taridah nak menyatakan gapo dia, siapa dia ahlul fatrah. Jumlah orang panggil mu'taridah menyelangi antara mubtada khabar tu nak menyatakan siapa ahlul fatrah. Wahum, padahal bermula mereka itu ahlul fatrah. Wahum, dan bermula mereka itu ahlul fatrah tu siapa? Man, ialah mereka lam yakunu, yang tidak adalah mereka itu fi zamani rasulin, hidup pada zaman seorang rasul, au lam yursal ilaihim, atau hidup sesama rasul tu tapi rasul tu tidak diutuskan kepada mereka itu. Dah. Apa kita kata? Nabi Musa tu diutuskan untuk Bani Israel dan untuk orang Mesir, orang Qibti. Dia duduk mana? Scotland. Nah. Kira-kira dia sesama dengan rasul. Dia sesama dengan rasul Nabi Musa ni. Tapi rasul tu tidak diutus untuk dia. Kalau gitu dia tu ahlul fatrah agak. Tu. Atau dia tu tidak hidup di zaman rasul. Mana? Kita kata hilang rasul lah, dia kata tak ada. Di antara Isa, Nabi Isa diangkat ke langit dengan nak naik, nak dilantikkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul tu. Tu. Tengah-tengah celah tu tak ada rasul diutuskan oleh Allah Taala. Maka dia hidup pada zaman itu. Dia tu panggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah tu. Tu. Itu mana ahlul fatrah. Wahum, dan bermula mereka itu ahlul fatrah. Man, ialah mereka lam yakunu, yang tidak adalah mereka itu man fi zamani rasulin, pada zaman seorang rasul, au lam yursal ilaihim, atau tidak adalah rasul itu diutuskan kepada mereka itu man. Ahlul fatrah ni khabar najuna. Itu tu kelepasanlah mereka itu ay'anil azabin nari, kelepasan mereka itu daripada azab api neraka. Itu mana najuna ay'anil azabin nari, kelepasanlah mereka itu ialah kelepasan mereka itu daripada azab api neraka. Itu ada lagi kiranya begini bunyi fa ahlul fatrati najuna. Itu maka apabila mu tahu kata bahawasanya tidak dimemadakan pada hukum usuluddin ni dengan seorang rasul, bahkan mesti si rasul tu menyampaikan, mestilah orang panggil nabi bagi umat tu sendiri yang menyampaikan kepada umat dia, baru sabit hukum usuluddin. Fa ahlul fatrati najuna, maka bermula ahlul fatrah tu lepas mereka itu daripada azab api neraka. Ada apa? Susah masalah. Tu. Lepas cara mana takut kita kata hok lepas api neraka ni hok mereka hok jujur lah. Hok tak ada duduk semua berala ke rena ke. Dak. Ni royah dia bang. Wa inna abadul authana. Itu. In royah dia bang.
nak menghabisi masalah. Takut orang hari lepas tak kita kata, kalau dia sembah berhala dia kata pun tak kira lah, dia kena api neraka gak, tapi dia suruh sembah berhala. Tak. Hatta dia sembah berhala sekalipun. Itu mana? Wa inna abadu, dan jika sekalipun menyembahlah oleh mereka itu ahlul fatrah al-awsana, akan segala berhala-berhala. Nah, dia fok-fok ibadatul wasan. Fok-fok menyembah berhala. Sekalipun dia menyembah berhala, dia duduk di zaman yang tidak diutuskan rasul, atau rasul tu diutus tapi bukan untuk dia, maka dia dipanggil ahlul fatrah. Kenapa? Jelas dalam Quran qat'i, mutawatir, tak ada mutasyabihat apa. Mana? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidak adalah kami ini mengazabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan rasul. Apabila dia tu tak sapa orang panggil rasul pada diri dia, kerana diutus rasul pada orang lain, pada umat lain, pada bangsa lain. Pada orang kapul lain, negeri lain, ataupun tak ada rasul diutus. Fatrah ketika itu orang panggil tak ada rasul seorang rasul. Antara Nabi Isa dengan Muhammad tu tak ada. Beratus tahun tu. Maka ketika tu dia dah sembah berhala. Dia tu najuna. Wa inna abadul awthana, dan jika sekalipun abadu, beribadatlah mereka itu, menyembahlah oleh mereka itu al-awthana, akan berhala-berhala. Kerana apa kau orang panggil najuna ni? Ilak pada kata najuna ni. Ilak pada kata najuna. Kenapa kau mereka ni lepas daripada azab api neraka? Li'udhrihim, kerana uzur mereka itu ahlul fatrah. Tu uzur. Orang yang ma'zur juga, dikira ma'zur juga. Tak ada saudara, tak ada rasul. Ini nak tahu di mana Allah Ta'ala tu hari dia. Dia nak tahu di mana Allah Ta'ala tu yang menjadikan dia dan sebagainya. Maka dia duk gambar gitulah. Berhala kot Tuhan, ada sembah berhala. Gitu. Bila rasul tu dah diutus, rasul menyatakan Tuhan mung tu bukan hak muduk sembah ni. Tuhan mung ialah Allah Ta'ala yang tidak bertepak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha muhitun bi muhitun bi syai'in ilma, innallaha alimun bi dzati sudur. Duk cerita habis, tiba-tiba enggang lagi ketika tu dah lah ditaklif lah. Ditaklif lah dia dengan iman. Dosa lah, kafir lah dia. Wa yu'tihim, dan memberilah akan mereka itu ahlul fatrah dah. Wa yu'tihim, dan memberilah akan mereka itu ahlul fatrah. Allahu, oleh Allah Ta'ala memberi apa? Manazila, akan beberapa tempat, min jannati, daripada beberapa syurga, al-ikhtisasi, daripada syurga yang terketentuan, yang khusus. Min jannatil ikhtisasi, syurga ikhtisas. La min jannatil a'mali, bukan daripada beberapa syurga beramal, segala amal bukan. Macam kita orang mukmin, orang Islam, orang mukallaf ni, dibalahkan kita syurga akhirat. Itu syurga, orang panggil syurga amal. Dengan sebab amal kita tu, rahmat Allah Ta'ala tu turun. Dapat kita masuk syurga. Adapun ahlul fatrah ni, mereka tak masuk syurga amal. Lepas tu syurga ikhtisas, mana ketentuan Allah Ta'ala menentukan syurga tu untuk fofok ni, free gitu. Atau tak adil tu, tak. Bapa zalim tak adil, Tuhan adil lah. Moga bagi dia lah kau ni. Kalau dia mau kata tak adil kak, perak namruk korong tu hak kafir, tu hewat kafir boleh molek. Padahal tu Nabi diutus dah tu, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Namrud apa tu diutus dah. Lepas tu hewat kafir lah, apa? Tak ada masalah. Sumbat api neraka. Sebab itulah kata masuk syurga ni bukan dengan sebab usaha kita semata, tidak, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Tengok orang ahlul fatrah ni mereka masuk syurga bukan dengan sebab amal. Kalau kira-kira kafir buat dia, tapi oleh kerana apa mereka tu boleh masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala tidak mengutuskan rasul untuk mereka, maka mereka tu dimaaf, diuzurkan, masuk syurga ikhtisas dia panggil, bukan syurga amal. Kerana apa tidak masuk syurga amal? Ilah pada kata la min jannatil a'mal, li'annahu, karena bahawa sesungguhnya
la amala lahum, tidak ada jenis amal lah bagi mereka itu ahlil fatrah. La amala lahum, tidak ada jenis amal lah bagi mereka itu ahlil fatrah, tak ada. Amal mereka tak guna kerana mereka rampai. Nah, itu ni. Tu. Jadi mereka tu ahlul fatrah masuk syurga tertentu, bukan syurga orang yang beramal. Nah, orang syurga yang ditentukan Allah Taala, syurga khusus lah maksudnya. Hadza dinilah mana al-mazkur. Yang tersebut tahqiqu hadhil mas'alati, inilah tahqiq penceratan. Ada tu pentahqiqan, mana penceratan hadhil mas'alati, ini bagi masalah. Ini bagi masalah. Inilah cerak, orang panggil jawapan yang cerak bagi ini masalah mana, iaitu orang ahlul fatrah, mereka tu ma'zur, diuzurkan, bahkan mereka masuk syurga. Syurga apa? Syurga ikhtisar. Fahfazhu, maka hendak mengingatlah engkau, mana fahfazhu, maka peliharalah, mana ingatlah hu akan dia hadza. Fahfazhu ai hadza, maka ingatlah akan dia, akan ini. Ini mana? Ini jawapan ni. Ingat semua. Jadi ahlul fatrah tu najuna. Kalau katanya ahlul fatrah najuna gitu. Tanbihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini ibarat yang lagi akan datang, tu sebagai penjagaan bagi mereka yang kelalaian. Apa kata dia? Idza alimta anna ahlal fatrati najuna 'ala ar-rajihi, apabila mengetahuilah oleh engkau, apabila telah mengetahuilah oleh engkau anna ahlal fatrati, akan bahawasanya ahlal fatrah, orang-orang yang tidak hidup pada zaman diutuskan seorang rasul, ataupun hidup di zaman diutuskan seorang rasul, tapi rasul tu tidak diutuskan untuk dia, untuk bangsa lain, untuk orang lain, untuk negeri lain. Bila mu tahu kata ahlal fatrah tu najuna ay anil azabin nari, lepas berjaya, lepas mereka itu daripada azab api neraka, ala rajihi, di atas pendapat yang rajih, yang kuat. Tu apa Quran sendirinya tu. Quran nak tanya sahih tu dhaif ke hasan, gila apa Quran mutawatir dah. Kata ni. Tu Quran tu mutawatir dah. Tu sebab tu hari khabar kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, duk mana kau bapak aku? Nabi kata, abuka wa abi finna. Bapakku dalam api neraka. Ulama takwil kata bapak situ bukan bapak bapak enda Nabi ngati itu Sayyiduna Abdullah, bukan. Lepas tu bapak situ itu pak saudara Nabi hak kafir, tak ada kira lah siapa, Abu Talib sekalipun, Abu Talib lah. Abu Talib tu sepak lah orang panggil dengan seruan Nabi. Maka dia bukan ahlul fatrah, kerana dia sepak dengan dibangkitkan Nabi sebagai rasul. Kerana orang Arab ni kalau dia cakap bapak saudara tu bapak, mak saudara tu mak. Bahkan kadang tu pak lagi. Kerana rapiknya. Rapiknya orang panggil hubungan keluarga tu, siapa pak saudara pak, mak saudara mak. Nenek tu orang panggil tok mek, itu panggil mek. Contoh. Nanti kat Arab kita sendiri orang Melayu begitu ke? Kalau kita rapak kan. Terapak. Ya ada keluarga-keluarga ni ada ya ramai anak ramai pak adik-beradik katanya ayah kita adik-beradik ada anak ramai 15 ekor ada adik-beradik kita di sini. Pak saudara kita itu adik ayah kita anak ekor dua gitu. Kata apa mu jaga anak aku ni. Jadi kita tu duk kecil dengan pak saudara. Jadi pak saudara panggil pak ada gitu. Atau kecil lagi dengan nenek kita. Orang lain panggil cucu lain panggil tok mek lagi, kita panggil mek ke. Sama setara dengan apa? Dah jak bodoh lagi dengan nenek kita. Tu. Apa sih? Tu. Kenapa takwil lagu tu? Sebab Quran sendiri kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul." Kami tidak akan azabkan mereka itu manusia sehingga kami utus rasul.
Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidatuna Aminah bintu Wahb. Ini tak sempat dengan diutus ke Rasul. Nah, Rasul kan yatim piatu. Nah, itu ni. Tu. Bila mu tahu lagu tu, limta tu jawab bagi Iza. Nescaya mengetahuilah oleh engkau anna abawaihi akan bahawasanya dua ibu bapa Nabi, dua ayahanda dan bondanya Nabi sallallahu alaihi wasallam najiyani, lepas kedua-duanya daripada azab api neraka. Tu dah. Tadi yang duk kata, bapa Nabi neraka. Pahala ada ulama yang kata, saya ikut pendapat ulama ni, Imam Nawawi ikut Imam Muslim kat apa? Imam-imam tu tak ada hal lah. Mereka akan bergurau dapat Allah Ta'ala akhirat esok. Mereka akan berdepan dengan Nabi SAW. Mereka ada hujah mereka sendiri. Ada pun kita ni, ada dah orang panggil pendapat yang rajih, yang marjuh. Maka sayugianya kita ikut pendapat yang rajih. Itu. Kenapa tu? Ilah berkata Najiyani. Kenapa kau lepas kedua-duanya daripada azab api neraka? Likaunihima, kerana keadaan keduanya ibu bapa Nabi SAW. Bawahi tadi. Min ahlil fatrati, setengah daripada ahlil fatrah. Tak ada ragu-ragu, tak ada syak lagi lah. Kerana ayahanda Nabi wafat bila Rasulullah tu tu tak ada lahir lagi ke dunia dia tu ni. Tu. Pas bonda Nabi tu wafat bila? Rasulullah kecil halus lagi. Ketika mana mak dia bawa ke Abuak tu, pergi ke Madinah, pergi ziarah makam ayahanda dia Abdullah. Jatuh sakitlah oleh bonda Nabi, wafat juga. Nabi tu kata halus lagi kecil ni. Tak ada suruh lagi ngucap dengan syahadat ke mana-mana. Cerak dah orang panggil akil ahlil fatrah. Tak cukup setakat tu, bal. Ini istidrak. Bahkan. Idrak lah ni. Bahkan bukan setakat kata Najiyani tu kerana min ahlil fatrah. Bal huma, bahkan bermula keduanya abawaih Nabi ni, dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, min ahlil islami, setengah daripada ahli Islam. Ni dia cenderung kepada mengikut kau dalam satu mazhab ulama ni yang mensabitkan Nabi ibu bapa Nabi tu masuk Islam bila dengan mukjizat Nabinya dihidupkan kembali Nabi. Walaupun hadis tu tapi tu ditilik kepada dari segi apa Allah Ta'ala kuasa tak? Kuasa tak apa. Maka harus walaupun hadis tu pada sanad, tapi harus berlaku orang panggil peristiwa tersebut. Kalau kita tak sepegang ni pun tak apa, tak ada hal. Pegang kata ibu bapa Nabi ahli fatrah pun cukup dah, selamat dah. Tak ada masuk neraka sekali dari bapa Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Itu. Kalau nak pergi hak ni lagi tinggi. Bal huma, bahkan keduanya ibu bapa Nabi tu min ahlil islami, setengah daripada orang-orang Islam. Kenapa mereka tu setengah daripada orang Islam? Li ihyaihima, kerana menghiduplah oleh Allah Taala, maknanya dihidupkan keduanya ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihidupkan orang panggil ibu bapa Nabi SAW, lahu untuknya, untuk Nabi SAW. Fa'amana, maka telah berimanlah kedua ibu bapa Nabi SAW bihi, dengan dia, dengan Nabi SAW bila? Ba'dal bi'sati, kemudian daripada diutuskan Nabi SAW sebagai Rasul. Wama tu orang panggil mata'ajubiyah. Amboi, gitulah. Nak terjemuh ke mana? Allah boleh ke? Allah moleknya. Tu. Wa ma ahsana. Amboi. Amboi. Awak tukang dak makilau lah amboi ni. Wa ma ahsana. Allah moleknya, alangkah moleknya, alangkah bagusnya. Qaulal qail, akan perkataan orang yang berkata ta'ziman, kerana nak memperagungkan tulahu baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni lah bentuk syair lah ni. Ya tu mana? Haballahu nabiyya mazida fadlin
ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kadza abahu li imanin bihi fadlan munifa fasallim fal qadimu biza qadiru wa in kana al hadisu bihi dha'ifa. Tu. Oh, Allah moleknya dia kata orang bersyai'ir begini. Lagu mana yang kata? Haballahu, telah mengkarunialah oleh Allah an-nabiyya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mazida fadlin. Tu akan pertambahan bagi kurniaan kelebihan. Dah. Tu. Ala fadlin, di atas kelebihan. Nah. Tu Nabi itu lebih dah, tapi ditambah lagi kelebihan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nabi itu Allah Taala kurnia lebih dah. Tapi gak haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin. Telah mengkurnialah oleh Allah Taala ke atas Nabi akan pertambahan kurniaan di atas kurniaan. Dah. Wakana, padahal adalah ia Allah bihi, dengan dia, dengan Nabi SAW ra'ufa. Nah, tu kasih sayang. Nah, tu ni. Adalah Nabi, adalah Allah Ta'ala dengan dia Nabi SAW tu hal keadaan ya Nabi kasih sayang. Allah Ta'ala tu kasih sayang. Kan Allah Ta'ala tak kasih ke Nabi. Nah. Tu kalau orang lah ni pun kalau orang mu'allah kan. Kalau tak kalau boleh kan nak ibu bapa aku masuk Islam lah. Tak cakap rayu, tak cakap pujuk. Nak supaya masuk Islam. Pas Nabi lebih lagi ya. Nak ibu bapa dia masuk Islam. Nak umat dia masuk Islam. Kalau Nabi ni nak semua umat dia masuk Islam, apatah lagi Nabi kepada ibu bapa Nabi SAW. Pas ketika mana Nabi nak ibu bapa Nabi tu masuk Islam. Nabi ni siapa? Kasih Allah. Takkan Nabi minta dengan Allah Ta'ala tak kurnia. Itu. Nah, Nabi Isa tu boleh beri hidup orang mati. Tengok. Kalau gitu, fa ahya ummahu, maka menghiduplah Allah Ta'ala tadi tu ummahu akan ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaza, dan seperti itu juga. Mana seperti ibu Nabi itu? Abahu. Bapa? Dihidupkan oleh Allah Ta'ala abahu akan bapaknya, ayahndanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihidupkan ayahanda dan bonda Nabi SAW ni untuk apa? Liimanin, supaya beriman bihi, dengan dia, dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala hidupkan ibunda Nabi dan ayahanda Nabi SAW untuk beriman Nabi tu fadlan munifa. Nah tu sebagai kelebihan yang sangat besar. Itu sebagai fadlan, sebagai kelebihan yang sangat besar. Fasallim, maka terimalah. Nah, fasallim, tu akuilah. Fal qadimu biza qadirun, maka bermula Allah zat yang qadim ini. Biza, dengan demikian itu. Biza ai bihazalah, dengan ini apa? Bi ihya ummin nabi atau abawaihin nabi tadi tu qadirun. Allah yang qadir itu qadirun apa? Zat yang Muhammad berkuasa. Guna kata Tuhan lemah kalau tak ayat hadis sekalipun kalau kita tanya Tuhan kuasa ke tak nak hidup ke ibu bapa Nabi SAW yang telah wafat tu? Tuhan kuasa tak? Kuasa, tak ada apa. Lagi Nabi Isa boleh berhidup. Anak ke? Anak Nabi Nuh alaihi salam. Kira? Ada ni. Apa tak lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa qadah lebih di sisi Allah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Tentu dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa pun Allah Ta'ala izinkan mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad tak boleh tu. Fasallim fal qadimu biza qadirun, maka terimalah kerana sesungguhnya Tuhan yang maha qadim, Tuhan yang maha zat sedia kala tu dengan ini hijab qadirun, dia yang maha amat berkuasa. Wa in kana, dan jika sekalipun adalah al hadisu bermula hadis bihi, dengan dia, dengan apa?
Bihi bi ihya ni lah, nak dengan menghidupkan abawaihin nabi tu dhaifan. Sekalipun hadis hodok mari cerita kata nabi tu minta dengan Allah Taala, lalu Allah Taala menghidupkan ibunda dan ayahanda nabi itu, hadis tu siapa dhaif sekalipun, ikut semata-mata akal pun tak ada mari hadis pun boleh terima dengan akal kita kata Allah Taala menghidupkan ibu bapa Nabi SAW untuk ibu bapa Nabi tu masuk Islam. Tak ada apa. Tu tengok. Wahaza, dan ini mana? Ini ihya ni. Ini menghidupkan ibu bapa Nabi SAW, abawaihin Nabi ni. Wahaza, dan ini ihya abawaihin Nabi ni. Al hadithu, ialah hadis, huwa ma ruya, barang yang diriwayatkan, an Urwata, daripada Urwah, an Aisyata, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alah, meminta ya Nabi rabbahu, akan Tuhannya, akan Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta gapo? Ayyuhyiya lahu, oleh bahawa menghiduplah ya Allah Ta'ala lahu, baginya, bagi Nabi, abawaihi, akan dua ibu bapanya, ibu bapa Nabi SAW. Ni hadisnya. Tu hadis ni diriwayatkan oleh Urwah daripada Aisyah, bahawasanya Nabi SAW tu pernah minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menghidupkan untuk Nabi tu akan dua ibu bapanya. Itu mana? Sa'ala rabbahu, telah meminta oleh Nabi itu rabbahu, akan Tuhannya, ayyuhyiya lahu, oleh bahawa menghiduplah Allah Ta'ala baginya, bagi Nabi, abawaihi, akan dua ibu bapanya Nabi SAW. Bila Rasulullah minta, fa'ahyahuma, maka menghiduplah Allah Ta'ala huma, akan keduanya ibu bapa Nabi SAW, lahu ailin Nabi SAW. Hidup, bangun bakit daripada kubur, hidup. Tu hadis ni dhaif habis dah, dhaif. Fa amana, tak boleh kira buat ni kata hadis dhaif kan, lupa kita tak tahu ni ada dhaif, tahu ya ada dhaif ni syair banyak ada dhaif. Fa amana, maka berimanlah kedua-duanya, ayahanda dan bonda Nabi, bihi, dengan dia, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa amatahuma, kemudian dimatikan oleh Allah Taala akan keduanya, kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Suhaili, telah berkata oleh Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'in, lahu an yakhussa nabiyahu bima syaa min fadlihi wa yun'ima alaihi bima syaa min karamatihi. Tu ajar lagi tak? Ajar sikit lagi. Siapa tak dia? Qala Suhaili, Suhaili mengomentarkan hadis dia. Qala Suhaili, telah berkata oleh Syekh Suhaili, wallahu, bermula Allah Ta'ala tu qadirun, ialah zat yang maha berkuasa, aizatun muttasifatun bil qudrati, zat yang bersifat dengan sifat berkuasa, maka dia berkuasa zatnya dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa, ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu, ay minal mumkinati, tiap-tiap sesuatu yang terima sungguh, terima tak, terima ada, terima tak ada. Tak ada apa sekali. Hidup ibu bapa Nabi balik, mustahil mungkinat. Mustahil mungkinat mungkin. Bukan mustahil. Mati ibu bapa Nabi, mustahil mungkinat. Mungkinat. Ada apa? Tuhan Maha Kuasa kan? Lahu, baginya, bagi Allah Ta'ala, ayyakhussa, oleh bahawa menentulah, mengkhusulah Allah Ta'ala nabiyahu, akan nabinya, Nabi Allah, bima syaa, dengan apa barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa barang yang dikehendaki Allah Ta'ala? Bayan pada kata masya'a, min fadlihi, daripada kelebihannya, kurniaannya, kurniaan Allah Ta'ala. Wa yun'imani atah, pada kata ya khussa. Tu lahu ayyun'ima. Tu adalah bagi Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala memberi nikmat ia alaihi, di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima syaa, dengan apa barang yang Allah Ta'ala kehendak. Gapo Allah Ta'ala kehendak? Min karamatihi, daripada segala kemuliaan-kemuliaan Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala boleh. Alaiha harah rumuh bagi intaha kalam As-Suhaili.
wala'alla hadzal haditsa sahha inda ba'di ahlil haqiqati. Ini amal bapak kita ni lah ni. Kharung baru lah ni tak boleh terima ni. Kok mana hadis boleh tubik la'alla. Tengok Syekhul Azhar, Syekh Ibrahim Bajuri ni. Nah, kalau lagi tak Nur Zalah kita duk ngaji ni kan. Wala'alla hadzal hadis sahha inda tariqil kashfi. Ni kan. Nah, sahabat-sahabat kita sidang kalam marah tu ha. Nah, mana boleh? Ha, tu. Mana tak mana pun ulama dulu gitu Pak iya. Ha, mana? Nah, macam ni kak. Wala'alla dan barangkalinya hadzal hadis, wala'alla hadzal haditsa dan barangkalinya ini hadis sahla ia hadis inda ba'di ahli haqiqati, di sisi sebahagian ahli hakikat. Ahli hakikat mana ahli hakikat? Hak umpama hak kita dah jumpa kat ahli hakikat, almarhum tu kita Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh qaddasallahu tu ahli hakikat. Bukan wahizan lepak tu, bukan. Oh, di sisi lepak wahizan ahli hakikat ni sahih hadis ni. Bukan itu. Hak tu bukan hakikat tu mak lepak nah. Tu. Kama yusarrihu bihi qaulu ba'di, sebagaimana barang yang telah mensorehlah dengan dia barang oleh perkataan setengah mereka itu ulama. Aiqantu anna aban nabiyya. Kita berhenti situ dululah. Wala'alla hadzal hadis dah. Ambil balik wala'alla hadzal hadis wallahu a'lam. Sebab panjang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajli ma ومن النار ما يقرب إليها من قول وعمل ونية وعقل ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحديث والحق بالعالمين.